adalah Syed Hawa menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya nak bawa cerita ni tuan-tuan, mimpi ni sebenarnya tidaklah menjadi hukum. Tapi mimpi ini adalah merupakan mubasyirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lam yabqa minan nubuwati illa ru'yatas salihah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada lagi berita-berita gembira yang berupa janji-janji Allah. Yang ada itu yang telah tertulis di dalam Al-Quranul Karim dan juga yang tercatat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara Allah nak bawa berita gembira? Allah bawa berita gembira itu melalui ar-ru'yatus salihah, melalui mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik. Saya pernah ceritakan di sini. Kita lihat bahawa Syed Hawa ini hidupnya sentiasa dengan Al-Quranil Karim. Jadi di antara mimpi yang dilihat selepas almarhum Syed Hawa meninggal dunia ialah mimpi yang dilihat oleh saudara kandung kepada seorang yang penjaga keselamatan atau mungkin yang pengawal keselamatan yang terbunuh, orang muda, pemuda yang terbunuh kerana tertembak diri sendiri. Dia terbunuh secara tidak sengaja. Jadi kubur anak muda ini bersebelahan dengan kubur Syed Hawa rahimahullah. Jadi abang dia ni tak kenal Syed Hawa. Dia bermimpi. Selepas saudara kandungnya meninggal dunia ini, dia bermimpi jumpa dengan saudara kandungnya yang termakan dengan senjata itu. Dan adiknya memberitahu, dia kata, Mali, dia kata, apa gerangannya jiran kubur sebelah saya ini. Ini alam roh tuan-tuan. Apa gerangannya jiran kubur sebelah saya ini sentiasa membaca Al-Quran. Tidak berhenti-henti membaca Al-Quran. Tamat saja Al-Quran, dia akan mengulang semula bacaan Al-Quran tersebut. Ini adalah berita gembira, berita baik yang nak menunjukkan bahawa apabila seseorang itu berterusan dalam melakukan sesuatu amalan, maka Allah akan catat amalan tersebut. Berita ini bukanlah menjadi dalil, tapi berita ini boleh dijadikan sebagai suatu pengajaran untuk kita yang masih hidup, untuk kita meneruskan amalan kita. Kita ambil contoh yang paling mudah. Oleh kerana kita ni terlalu sibuk, tuan-tuan, kita peruntukkan hari Sabtu contohnya, atau hari Ahad. Hari Sabtu dengar kuliah, kuliah tafsir. Hari Ahad dengar kuliah Ustaz Mukhlis. Itulah amalan yang dia mampu. Tapi dia berterusan. Dah 10 tahun. 10 tahun dia hadir kuliah itu. Kecuali ada halangan-halangan, dia outstation, baru dia tidak hadir kuliah tersebut. Tiba-tiba dia mati. InsyaAllah Allah Ta'ala akan catat pahala dia menghadiri kuliah. Orang kita ini saya perhatikan, orang istilahnya hangat-hangat tai ayam. Buat apa-apa program, minggu yang pertama Masya Allah penuh. Masuk kali kedua, masuk kali ketiga, bilangannya makin kecil. Buat kursus bahasa Arab, macam-macam ustaz kita jemput di masjid negeri ini. Yang terakhir Ustaz Syariman daripada MRSM, ada pulang dah ke Semenanjung. Mula-mula buat itu Masya Allah, mungkin bilangannya 30. Akhirnya lepas 1 tahun, yang tinggal berapa? Yang tinggal 10 orang. Jadi tahniah lah kepada siapa yang dapat istiqamah, dapat berterusan. Kerana menuntut ilmu ini suatu ibadah tuan-tuan. Menuntut ilmu adalah suatu ibadah. Sebab itu Allah Ta'ala memberi kefahaman, memberikan ilmu kebijaksanaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi istiqamah ini bukanlah saja pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat pada bulan Ramadan, sejuk hati kita. Semayang subuhnya dengan 6 saf. Semayang zuhur sampai belakang. Tarawih lagi ramai. Yang sunat lagi ramai daripada yang fardu. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Tadarus pun ada, baca Quran pun ada, sedekah pun ada. Baru-baru ni Alhamdulillah, sumbangan tuan-tuan, saya pun tak percaya. Tak percaya kita boleh dapat sumbangan 100,000 tuan-tuan. Tuan-tuan buat penutup. Penutup kuliah subuh minggu lepas cukup
100,000. Bila saya tengok dalam rekod yang terakhir dalam penyata bank, so tolak dengan jumlah yang ada dalam akaun, tolak dengan jumlah sumbangan yang dia beri dalam bulan Ramadan, lebih daripada 100,000 yang berjaya dikumpul. Kalau ikut pada rekod asalnya, pada hari Isnin, minggu lepas tu, yang sebelum Aidilfitri, jumlah penyata yang ada dalam bank ialah 50,000, ataupun jumlah kutipan pada masa itu hanyalah 40,000 plus. Tapi daripada malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumaat sampai pagi Sabtu, dalam masa 5 hari, purata jumlah kutipan pada satu hari lebih daripada RM10,000. Ini kehebatan yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, kehebatan Ramadan. Kerana Ramadan ini kita memang digalakkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan sebagaimana para malaikat mendoakan orang yang bersedekah ini. Setiap pagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengutuskan 2 malaikat. Allah mengutuskan 2 malaikat untuk mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan hamba-hambanya yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 2 malaikat yang Allah utuskan untuk mendoakan hamba-hambanya yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tahniah kepada mereka yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengutus malaikat. Malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, Engkau berikan kepada orang yang bersedekah gantian kepada harta yang dia belanjakan. InsyaAllah tuan-tuan, harta kita mendapat keberkatan. Mungkin tayar kereta kita biasanya boleh tahan 1 tahun. Allah Ta'ala panjangkan umur tayar kita tu 2 tahun, tak tukar, masih selamat. Tapi orang yang kedekut, malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqa talafa. Ya Allah, Engkau jadikan orang yang memegang harta dia kedekut, tak mau keluarkan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, talafa, kemusnahan. Allah musnahkan harta dia. Maknanya sikit-sikit tayar dia dalam masa 1 bulan 3 kali pancit. Kena ganti pula, kena tukar. Pancit pula tak boleh tampal saja, terpaksa tukar. Ini tanda Allah Ta'ala tidak memberi keberkatan kepada rezekinya. Jadi di bulan Ramadan, kita lihat, Masya Allah, umat kita, umat Islam istiqamah mendengar tazkirah. Tazkirah subuhnya, tazkirah zuhurnya, tazkirah sebelum isyak. Di Masjid Bukit Padang, setiap hari ada tazkirah sebelum isyak. InsyaAllah mungkin tahun depan kita boleh cadang pada syu'bah dakwah, buat tazkirah setengah jam sebelum isyak. Ramai jemaah. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat memberi persiapan ilmu kepada mereka. Tapi apabila habis Ramadan, keadaan kembali seperti asal. Masjid-masjid mula terus lengang. Solat fardu tidak dilaksanakan di masjid atau di surau akibat ketiadaan jemaah. Ada tempat yang buat Jumaat oleh kerana studentnya tak ada. Saya semalam tunggu 1 jam. Saya azan asar di situ. Sebab di situ dia buat Jumaat. Jadi tanggungjawab nak menghidupkan jemaah itu. Saya tunggu 1 jam. Masya Allah, tak ada jemaah. Paksa saya datang ke sini untuk semayang berjemaah. Ini kalau Ramadan ada, habis Ramadan, nak tunggu student balik, barulah cukup jemaahnya 5 waktu sehari semalam. Al-Quran mula dijadikan hiasan, dan pelbagai lagi fenomena yang amat mendukacitakan. Masya Allah, wanita-wanita Islam bulan Ramadan datang berterawih, jaga auratnya, ada juga tak jaga, tapi maksudnya mereka bertudung. Tapi hancur habis bila sambut hari raya, anak-anak gadis kita melakukan perkara yang sangat menyayat hati bagi kita seorang yang beriman kepada Allah. Bagi kita seorang yang cinta kepada Allah,
kita kena rasa sedih. Mungkin kita tak mampu nak tegur anak kita, tapi kurang-kurang tanda kita berjaya keluar dari bulan Ramadan, kita rasa kecewa, kita rasa sedih bila kita lihat bagi tudung. Bila buat sambutan sambutan Aidilfitri, terbang habis. Itu pengalaman kita di sekolah, di sekolah-sekolah. Bila kita buat sambutan Aidilfitri, pelajar yang biasa pakai tudung pun tak pakai tudung, kerana itu adat, kebiasaan dia. Bila sambut hari raya, mereka nak memperagakan dan menunjukkan kecantikan yang sepatutnya disimpan untuk bakal suami mereka, tapi telah didedahkan setiap tahun. Dilihat oleh lelaki-lelaki yang ada penyakit hati. Akhirnya pening kepala kita. Nak pergi rumah terbuka, tak pergi sekarang, orang tu terasa hati. Kalau pergi pula, pening kepala. Yang kita takut lagi, tengah-tengah makan itu, tengah-tengah makan di rumah terbuka itu, tengok pula perempuan terbuka auratnya, tiba-tiba kena heart attack, kena serangan jantung. Astaghfirullahalazim. Mati dalam keadaan kita tak pasal-pasal pergi itu, tak niat buat maksiat pun, tapi keadaan persekitaran yang berlaku dalam masyarakat kita yang kita sama-sama kena usaha untuk ubah. Bermula dengan keluarga kita. Bermula. Jadi kena atur baik-baik tuan-tuan. Janganlah kita hancurkan segala tarbiyah Ramadan ini dengan perkara yang tidak sepatutnya. Sebab itu kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk dalam golongan yang istiqamah dalam melakukan ibadah. Yang Allah janjikan kepada orang yang istiqamah ini, apabila kita berada di saat sakaratil maut, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian teguh dalam pendirian mereka, sentiasa berpegang dengan Islam. Apabila mereka berada di saat sakaratil maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka dan menyebut, alla takhafu, janganlah kamu berasa sedih, wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kerana di saat sakaratul maut itu, syaitan membuat cubaan yang terakhir untuk menggoda dan menghasut kita. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Moga-moga dengan sedikit usaha yang kita buat, dengan kita minta bantuan daripada Allah, kita dapat istiqamah dalam melakukan sesuatu amalan ini. Nanti Allah tunjukkan syurga di hadapan kita ketika kita berada di saat sakaratil maut. Sebab itu saya nak kongsi dengan tuan-tuan